oleh kaum Ansar. Mereka berkata, hendak ke manakah kalian, wahai kaum Muhajirin? Aku menjawab, kami mahu menemui saudara-saudara kami kaum Ansar. Maka keduanya berkata, janganlah kalian mendekati mereka, tetapi selesaikanlah urusan kalian sendiri. Maka aku menjawab, demi Allah kami akan menemui mereka. Maka kami meneruskan perjalanan dan menemui mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka ketika itu sedang berkumpul dan di antara yang hadir adalah seorang lelaki yang berselimut. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka berkata, Sa'd ibn Ubadah. Aku bertanya, kenapa dengannya? Mereka berkata, dia sedang sakit demam. Apabila kami telah duduk, salah seorang daripada mereka, golongan Ansar, berdiri dan menyampaikan pidatonya. Dia memuji Allah sebagaimana sepatutnya. Kemudian dia berkata, amma ba'. Kami adalah kaum Ansar, para penolong agama Allah dan pembuka jalan bagi kami, pembuka jalan bagi agama Islam. Manakala kalian pula, wahai kaum Nabi kami, sesungguhnya telah muncul tanda-tanda daripada kalian bahawa kalian akan turut mendominasi kami di sini, di tempat tinggal kami ini, dan akan mengambil alih kekuasaan daripada kami. Tak kala dia selesai menyampaikan pidatonya, aku yakni Umar ingin menyampaikan ucapan balasan sesuai dengan apa yang aku siapkan dan aku anggap sangat baik. Aku ingin menyampaikannya di hadapan Abu Bakar. Aku merasa bahawa aku lebih tahu darinya dalam batas tertentu dan dia lebih sabar daripadaku dan lebih tenang penampilannya. Abu Bakar lalu berkata, jangan terburu-buru wahai Umar. Umar radhiyallahu anhu meneruskan ceritanya. Aku tidak mahu menjadikan dia yakni Abu Bakar marah. Dia lebih tahu daripadaku. Setelah mendengar dia berucap, demi Allah, dia sama sekali tidak meninggalkan satu kalimat pun yang aku anggap sangat indah berbanding persiapan ucapan balasan yang aku siapkan. Dia mengatakannya dengan jelas sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Bahkan lebih baik daripada itu. Hingga akhirnya dia mengakhiri pidatonya. Kemudian dia berkata, ini Sayyidina Abu Bakar berkata, amma ba' fama zakartum min khairin fa antum ahluh wa lam ta'rifil arab hadzal amr illa li hadzal hayy min Quraisy hum awsatul arab nasaban wa dara wa qad raditu lakum ahada hazaini ar-rajulaini ayyuhuma syi'tum. Amma ba', dengan makna adapun selepas itu, apa pun mengenai kebaikan yang telah kalian sebutkan, maka benar adanya dan kalianlah orangnya. Namun orang-orang Arab hanya mengenali kabilah ini yakni Quraisy. Secara nasab, mereka lah yang paling mulia di antara bangsa-bangsa Arab. Demikian pula tempat tinggal. Mereka lah yang paling mulia daripada seluruhnya. Kerana itu, sebab mereka dekat dengan Madinah, Mekah, dekat Kaabah. Kerana itu, aku redha jika urusan kekhalifahan ini diserahkan kepada salah seorang daripada dua lelaki ini, yakni merujuk kepada Umar ibn Al-Khattab dan Abu Ubaidah. Terserah kepada kalian untuk memilih di antara keduanya. Umar meneruskan lagi. Kemudian Abu Bakar mengambil tanganku dan tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ketika itu duduk di antara kami. Aku sangat tidak senang dengan apa yang dia katakan terakhir. Demi Allah, lebih baik leherku dipenggal daripada aku maju di hadapan menjadi pemimpin di saat masih ada Abu Bakar. Tiba-tiba salah seorang daripada golongan Ansar lain berdiri dan berkata, minna amirun wa minkum amir ya ma'syara Quraisy. Maksudnya, daripada kami seorang pemimpin dan daripada kalian ada seorang pemimpin wahai orang Quraisy. Kemudian orang ramai mula mengangkat suara dan berlaku kekecohan. Sehingga aku sangat khawatir berlaku persekitaran. Aku pun berkata, angkat tanganmu wahai Abu Bakar. Dia pun mengangkat tangannya. Lalu aku membai'ahkan Abu Bakar dan kaum Muhajirin pula mengikutinya. Lalu kemudian kaum Ansar juga ikut membai'ahnya. Umar meneruskan ceritanya dan berkata, demi Allah, kami tidak pernah menemui urusan yang paling besar dan sangat genting daripada urusan bai'ah terhadap Abu Bakar. Kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibai'ah.
maka mereka kembali melakukan bai'ah. Jika keadaan menjadi seperti itu, kami perlu memilih antara mematuhi bai'ah mereka sedangkan kami tidak reda dan menentang bai'ah yang mereka buat, yang pasti akan menimbulkan kehancuran. Maka sesiapa yang membai'ah seorang amir pemimpin tanpa musyawarah terlebih dahulu, maka bai'ahnya dianggap tidak sah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini sebahagian daripada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar. Kita sambung sikit lagi. Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, petang hingga ke malam. Penyelesaian mengenai isu khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar lalu menyampaikan ucapan yang sangat mengesankan. Terdapat juga asal lain berkaitan ucapan Abu Bakar semasa peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Semoga golongan Ansar mahu melantik Sa' bin Abu Ubadah semasa golongan Ansar mahu melantik Sa' bin Ubadah menjadi ketua negara selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar telah berhujah, antara lain beliau menyebut, qad araftum anna hadzal hayy min Quraisy bimanzilatin minal Arab laisa biha ghairuhum wa annal Arab lam tajtami illa ala rajulin minhum. Sesungguhnya kamu mengetahui bahawa golongan ini daripada kabilah Quraisy yang mempunyai kedudukan di sisi orang Arab yang tidak ada selain mereka. Dan sesungguhnya orang Arab tak akan berhimpun melainkan di atas seorang lelaki daripada mereka. Imam An-Nasai, Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud katanya, tak kala Rasulullah SAW telah dipanggil Allah ke hadratnya, orang-orang Ansar berkata, dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin. Kemudian Umar datang berjumpa mereka dan berkata, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian tahu bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar menjadi imam salat ketika baginda masih hidup? Lalu siapa antara kalian yang merasa dirinya berhak untuk maju ke hadapan mendahului Abu Bakar? Orang-orang Ansar berkata, kami berlindung kepada Allah untuk maju mendahului Abu Bakar. Ibn Katsir menyebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Abu Bakar dan Umar berangkat hingga mereka sampai ke tempat mereka berkumpul, yakni Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar mula berbicara dengan menyebut segala kebaikan orang Ansar. Tidaklah segala kebaikan yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW ke atas mereka kecuali disebut seluruhnya oleh Abu Bakar. Antara ucapannya, kalian mengetahui bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, andai sahaja manusia menempuh jalan di satu lembah, sementara kaum Ansar menempuh satu jalan yang lain, maka pasti akan ku tempuh jalan kaum Ansar. Dan engkau telah mengetahui, wahai Sa', bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika engkau hendak sedang duduk, Quraisyun wulatun hazal amr fabarrun nas taba'un li barrihim wa fajiruhum taba'un li fajirihim. Sesungguhnya kaum Quraisy lah orang yang paling berhak menjadi menjadi pemimpin. Kebaikan manusia akan mengikuti kebaikan yang ada pada mereka, dan kejahatan manusia akan pula mengikuti kejahatan yang ada pada mereka. Riwayat Ahmad dalam At-Tabari dan Tabari dalam Tarikh At-Tabari, Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Syekh Ahmad Syakir menyatakan isnadnya dhaif dalam Takhrij Musnad Ahmad dan Sahih Jami'. Hadis ini dinyatakan sebagai sahih. Maka Sa' berkata, sadaqta nahnul wuzara wa antumul umara. Engkau benar, kami hanya menjadi wazir dan kalianlah yang menjadi amir. Dan dalam riwayat yang lain, Abu Bakar mencadangkan agar khalifah ini diberikan kepada orang Quraisy berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy, imam yakni khalifah hendaklah dipilih daripada kalangan orang Quraisy. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Imam Al-Mawardi menyebut bahawa salah satu syarat bagi pemimpin adalah memiliki nasab daripada silsilah suku Quraisy. Ketika beliau
Kata beliau, yang ketujuh daripada syarat-syarat pemimpin adalah mereka memiliki nasab daripada silsilah suku Quraisy. Hal ini berdasarkan nas dan ijma'. Tidak perlu diambil pandangan Dirar, iaitu Dirar bin Abi Amir bin Amir Al-Ghatfani yang merupakan qadi dari golongan Mu'tazilah yang cenderung kepada pandangan yang syaz, yakni asing lagi ganjil, dan membolehkan untuk mengangkat imam khalifah daripada suku mana sahaja. Ini kerana dalam peristiwa Sakifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menolak pilihan kaum Ansar yang membai'ah Sa'd bin Ubadah untuk dijadikan sebagai imam khalifah dengan mengajukan hujah berupa sabda Rasulullah al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin hendaklah daripada kalangan suku Quraisy. Akhirnya orang-orang Ansar membatalkan niat mereka dan merunduk daripada pengangkatan pemimpin di mana sebelumnya mereka berkata, minna amir wa minkum amir ya ma'syara Quraisy, daripada kami seorang pemimpin dan daripada kalian seorang pemimpin wahai orang Quraisy. Mereka memilih sikap seperti itu kerana mentaati riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan membenarkan khabarnya. Mereka redha dengan ucapan Abu Bakar, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami adalah pemimpin sedangkan kamu adalah pemimpin. Kami adalah pemimpin dan kamu adalah pembantu. Berdasarkan nas yang sahih ini, tidak ada syubhat dan pandangan yang menyelisihinya, sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dua nas ini menunjukkan suasana yang berlaku. Pertama, bila wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana belum ada sebarang presiden atau sebarang petunjuk atau contoh yang mungkin boleh diikuti. Kerana kewafatan Rasulullah SAW adalah satu musibah yang cukup besar dirasai dan dialami oleh seluruh umat Islam pada masa itu. Keduanya, mereka menjadi kaku. Apa yang sepatutnya mereka buat, dan mereka tak tahu nak ambil satu jalan yang terbaik ketika itu. Jadi, dalam situasi yang panik seperti ini adalah amat-amat bahaya, iaitu bila mana tidak ada pelantikan ketua, bermakna mereka semua berhak menjadi ketua. Dan disitulah racun-racun dan hasutan serta was-was daripada iblis amat mudah masuk. Dan ia akan menjadi negara yang fauda. Apa yang maksudnya? Negara yang kacau bilau. Kerana ketaatan kepada mana-mana pemimpin pada masa itu tidak ada dan tidak diberikan, maka mudahlah dimasuki racun-racunnya. Kerana dalam hal seperti ini boleh membawa kepada peperangan dan kancah yang lebih bahaya, pembunuhan demi pembunuhan. Ini cukup bahaya. Oleh sebab itu Nabi SAW sebut, kalau orang tu musafir 3 orang, latih seorang ketua. 3 orang sahaja. Duduk setepak 3 orang ataupun 4 orang, 5 orang ni kena ada ketua. Orang yang diwala, orang yang ni. Sekurang-kurangnya betul lah umum mengatakan kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pengembala atau ketua dan kamu akan ditanya tentang gembalaan kamu. Walaupun begitu, didapati bahawa di sini perlunya seseorang itu sama-sama memikirkan yang terbaik untuk mereka mentaati pemimpin. Macam mana dalam keadaan macam ini memang sukar. Sebab itu, apa yang berlaku kepada Abu Bakar adalah disepakati salah satu daripada syarat ataupun cara untuk memilih khalifah atau pemimpin. Itu cara. Dia ada 5 atau 6 cara. Cara yang pertama macam Abu Bakar. Cara yang kedua macam pelantikan Umar ditentukan oleh Abu Bakar. Cara yang ketiga macam pelantikan Osman sebagaimana dipilih 6 orang di kalangan sahabat Al-Mubasysyirin bil Jannah untuk melantik yang terbaik di kalangan mereka. Cara yang ketujuh, cara ta'yin, maknanya pemerintah melantik anaknya sendiri atau puteranya sendiri sebagaimana yang berlaku di kebanyakan tempat. Maka ini di antara cara yang seterusnya yang terbaru ataupun yang kemudian lagi, iaitu cara yang sedang diamalkan sekarang, mengundi lah.
mengundi. Dan mengundi itu pun ada dua. Yang pertama mengundi di mana rakyat semua pakat pilih seorang, atau dengan cara rakyat pilih, kemudian mereka yang dipilih itu akan memilih pula sama ada mengikut blok parti ke, mengikut persetujuan itu berdasarkan pandangan-pandangan ahli undang-undang mutaakhir ini. Jadi ini di antara contoh-contoh pemilihan bagaimana untuk keabsahan pemimpin sesebuah negara. Oleh kerana kita tengok macam mana orang Ansar tiba-tiba dia boleh nak lantik di kalangan mereka. Dan macam mana kefahaman Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah serta beberapa sahabat-sahabat yang lain ini untuk menganggap peristiwa ini penting. Jasad Nabi SAW masih ada lagi. Itu nak ceritanya. Pentingnya dalam apa jua keadaan sekalipun pemerintah mesti ada. Macam kita kata dah, kalau kita mengundi, walaupun kita mengundi, dia panggil government sementara. Dia ambil take care, dia kena ada, dia tak boleh tak ada. Itu dia. Sehinggalah dilantik atau siapa yang akan menjadikannya, dia ada kuasa sementara yang diberikan mengikut peruntukan, sama ada perlembagaan ke, undang-undang ke, dan itu berlaku. Dia tak boleh, maknanya dia akan jadi kacau bilau. Ini penting. Daripada sini kita faham bahawa masalah berkenaan dengan kepimpinan bukanlah masalah yang boleh dibuat main-main. Kenapa kita tengok kata-kata Sayyidina Umar, kalau salah lantik, dia akan membawa kepada masalah risiko yang cukup besar. Lantik minoriti yang menyebabkan majoriti tak selesa. Sebab itu dia kata macam tu. Lantik orang yang tidak berkeahlian ataupun kita kata tidak berapa layak, sedangkan ada lagi yang jauh lebih layak. Maka ini satu benda yang besar yang kita tengok sejarah telah berlaku dalam dunia Islam. Bila mana keadaan sebaliknya berlaku, kita akan nampak ketimpangan pemerintahan berlaku. Tapi sebaliknya, jika dilantik dengan orang yang tepat, maka di situlah berjayanya. Sebenarnya isu ini bukan isu remeh. Isu ini isu yang cukup besar. Kenapa kita katakan begitu? Tuan-tuan tengok, kita banding. Kita tak perlu tengok zaman kita. Kita tengok zaman dulu cukuplah. Pelantikan Abu Bakar menyelesaikan tak kurang 5 isu penting. Kalau boleh kita satu pun tak lepas. Pelantikan Abu Bakar boleh menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 isu penting. Kalau zaman mana-mana pemerintah pun pada hukum akal, ghalibnya seorang pun tak lepas. Satu isu pun tak lepas. Isu pertama, isu bagaimana berkenaan menguruskan jenazah Rasulullah SAW. Daripada awal sampai akhir fatwa Abu Bakar satu-satu. Nak mandi macam mana? Dia tak mandi macam orang lain, boleh ditelanjangkan. Rasulullah tak. Mereka mandi dengan baju. Nak semayang. Masa Abu Bakar tak ada orang jadi tok imam, orang ni jadi tok imam, semayang jenazah Rasulullah SAW seorang-seorang. Pelik. Walaupun semayang jenazah orang lain, Nabi jadi tok imam ni, untuk Rasulullah ni seorang-seorang. Semayang, hok ni semayang kumpulan, nanti kita akan bincang lah tu. Nak tanam di mana, nak kebumi di mana? Fatwa Abu Bakar, pandangan Abu Bakar berdasarkan nas, tempat dia mati, di situlah Rasulullah dikebumikan. Mana ada orang tanam macam itu? Tapi ini khusus, orang lain kena tanam di kubur lah, mati kubur lah kita kata. Ini khas untuk Rasulullah SAW. Dia sedangkan baket dekat je, bukan jauh sangat pun. Siapa dia yang duduk Masjid Nabi nak pergi baket, tak sampai 100 meter pun. Dekat. Nabi pun permukaddimah dia meninggal dunia tu, dia sakit, dia balik daripada baket, 2 minggu sebelum dia meninggal dunia. Itu antara benda. Termasuklah kita tengok macam mana Abu Bakar boleh, walau ni belum dia jadi khalifah lagi lah, bagaimana dia boleh menyelesaikan isu masalah pelantikan ini berat. Sayyidina Umar memandang perkara ini besar. Tuan-tuan, itu zaman orang tak tengok masalah gaji berapa. Orang tak tengok keistimewaan berapa, kemudahan apa, kuasa macam mana. Tak termaktub pun macam tu lagi. Tapi kita tengok benda ni
betapa mereka ni faham. Sementara kalau tahu dah sekarang, kalau dah tahu, dah dapat begiang-begiang keistimewaan, dapat ni, lagilah tuan-tuan. Mana yang patut. Jadi di situ kita nampak kefahaman bagaimana kepimpinan tu. Kedua, kita tengok Abu Bakar. Itu bab pengusang jenazah. Kedua, mana-mana pemimpin atas muka bumi ni, kalau orang beri pada kita ke siapa ke nak beri jawapan, nak beri jawatan, dapat jawatan, apa yang dia akan kata? Dia akan panggil kawan-kawan dia. Dia akan panggil sahabat-sahabat dia. Dia akan panggil penasihat-penasihat dia. Macam mana ya kita nak buat teks ucapan sulung hamba? Hamba nak ucap ni dalam sejam lagi ke ni. Mana-mana pemimpin, mana-mana di muka bumi sekarang ni, biasanya itu, kecuali diktator naik cara waktu tu lain lah. Dia cakap ni, dia akan buat ucapan sulung. Tuan-tuan bandinglah. Sama ada di dunia, hatta di Malaysia ke, daripada awal ke, kita akan tengok ucapan. Apa ucapan? Dia akan sebut gagasan berkenaan dengan ekonomi, nak bangunkan ekonomi, nak menstabilkan politik, nak menegakkan perpaduan, nak membina negara, nak mempertahankan negara. Itu hampir semua akan cakap isu tu. Itu biasa. Itu biasa. Mana-mana pun ekonomi, kestabilan politik, begitu juga bantu penolong rakyat, apa semua sekali, begitu juga kestabilan, itu biasa. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq adalah dalam masa tak sampai 2-3 hari, mungkin cepat sangat, Abu Bakar nombor satu sekali. Bila dah dia ada kuasa, dia ucapan sulung lah. Kita tahulah ucapan sulung dia tu, hak tu saya tak nak bincang. Tapi itu mahal lah. Tapi nak ceritanya, kita tengok daripada ucapan sulung Abu Bakar yang akan dibahaskan tu jelas. Cuma saya nak cerita nombor 2 apa yang dibuat selepas tu. Ialah hak Rasulullah ke bumi itu satu hal lah, hak tu wajib. Rasulullah dia terus hantar tentera Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Dia hantar tentera Usamah nombor seterusnya. Kenapa dia hantar tentera Usamah? Ini mahalnya. Orang tak nampak. Nabi SAW bila sebelum dia wafat, dia bagi dah guideline. Bagi kita tentera Usamah ni, kalau kita sendiri pun, kita akan tengok nombor 10. Selepas nak stabilkan negara dulu, selepas dapat ni. Ini macam hujah Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab kata, Ya Aba Bakrin, negara tak stabil. Banyak masalah sedang berlaku. Kacau bilau macam mungkin berlaku. Luar-luar ramai dah gini-gini. Tiba-tiba kamu nak hantar Usamah. Inilah Abu Bakar. Dan kita akan bincangkan isunya. Nombor 3 kita tengok. Abu Bakar terus membasmi serentak nabi-nabi palsu. Begitu juga orang tak nak bayar zakat. Begitu juga orang yang menganggap syariat Nabi Muhammad telah dinasahkan. Serentak. Tuan-tuan fikirlah, orang lain nak buat satu pun payah, tapi dia boleh buat serentak. Cara dia sama macam Rasulullah. Macam dia hantar surat sini. Perang pun hak ni sini. Rom dia perang. Parsi dia perang. Kawasan ni, hebat. Mana ada orang boleh buat macam tu? Dalam keadaan agak, dia Madinah ni tuan-tuan bukan didulang dengan dulang emas. Bukan tentera dia 400,000, 100, 2 sejuta duit. Tak. Tentera dia saja. Orang Madinah berapa orang je? Tentera hak tepi jalan, hak ikut, hak sama ni, ada jumlah yang kecil. Semua sentiasa lawan dengan Rom dan Parsi, jumlahnya berkali-kali ganda. Kalau perang Yarmouk, tentera Islam hanya 36,000 atau 40,000. Sedangkan tentera Rom, satu riwayat kata 240,000. 4 kali 6. 4 kali 6, 24. 6 kali ganda. Maknanya selawan 6. Dan hak nu pula lekat semua. Itu kebijaksanaan strategi
cara, susunan dan kehebatan tentera Islam. Jumlah kecil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Jadi yang ini ni, kalau gabung antara pakar militeri, pakar pemimpin, pakar strategi, pakar ni pun suka nak buat. Abu Bakar. Kenapa? Kerana dia sujud kat Tuhan. Kenapa? Kerana murabbi, mursyid agungnya Rasulullah dia ikut. Dia boleh. Yang ini orang tak nampak. Payah. Dan dia boleh. Sebenarnya, signal yang dia buat tu memang orang lain tak boleh buat. Tuan-tuan, nak dakwah balik seorang murtad, nak kembali pun sukar. Ni seluruh tempat kecuali Mekah, Madinah dan Taif mengikut riwayat. Semua takut, semua tak berani. Kerana Nabi palsu yang zalim, yang zaman dulu tuan-tuan. Kebijaksanaan ni lah diangkat balik, dia bawa balik. Sebab itu Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi karang satu buku tajuknya Aba Bakrin wala riddata laha. Abu Bakar tiada murtad pada zamannya. Tengok, bukan maknanya tak ada murtad, dia boleh basmi dengan berjaya. Kak kita lepas runding, lepas bincang-bincang, lepas ni akhirnya kalah murtad juga. Nak tak. Di mana-mana pun bebas. Tapi Abu Bakar tak beri muka, tuan-tuan. Ni Abu Bakar. Sebab itu bagi kita, orang lain buat kerja tu 30-40 tahun, 50 tahun tak mesti berjaya. Dia hanya tak sampai setahun, tak sampai beberapa bulan, settle semua. Ini luar biasa. Amat luar biasa. Ini maknanya kualiti pemimpin yang luar biasa sungguh. Dia menstabilkan, bahkan mengembangkan. Kita nak stabil itu setelah ada payah. Ngembang payah lagi lah. Dia ni mengembangkan. Dan taktik dia bijak. Dia pandai. Ini benda-benda macam ni, mana orang boleh buat macam tu, tuan-tuan? Mana orang boleh buat? Tak ada timbul sepatah pun orang kritik, kondeng Abu Bakar, tak ada. Yalah zaman tu orang kata WhatsApp tak ada lagi. Netizen pun tak ada. Ada pun orang tak berani, tuan-tuan. Sebab dia ikut betul-betul Rasulullah. Jadi sahabat boleh terima, tak ada masalah apa-apa. Jadi transisi tu berlaku tu dalam keadaan baik. Ini Abu Bakar. Yang mengembang tu memang payah. Tapi dia boleh hadap depan dia ni serentak 2 superpower dunia. Yang ini orang kata impossible lah. Ambil satu nak perang pun letih tau. Tapi dia serentak begini-begini. Cara dia susung tu, Allah, strategi sungguh. Bayangkan perang Yarmouk. Ketika itu Sayyidina Khalid Al-Walid duduk di mana? Di Iraq. Hantar surat, pergi sesegera mungkin. Kerana ketika itu kata dia, kalau tak, kita tak mampu. Khalid yang sepatut jalan katakan 2 minggu atau seminggu, panggil orang yang pakar jalan, aku nak dalam masa 4 ke 5 hari aku sapa. Dia kata ada satu jalan. Jalan tu pelik. Jalan tu memang luar biasa. Dan cara dia jalan ni dia pandai. Dia akan cari tempat jalan tu kita tak temu ramai orang. Sebab hadap kita tempat bukan sini. Tapi mesti akan lalu juga. Tentera Syekh. Nak lalu orang. 2 hari nak lalu orang dengar dah berita. Zaman dulu kan muluk. Jadi dia pilih jalan ni dan setiap tempat lalu ni hak nak lawan perang menang. Bonus lagi. Nak pergi hak besar kat 5-6 tempat. Menang, serah, kalah, berapa gini-gini. Siapa boleh mikir macam tu, tuan-tuan? Khalid Al-Walid. Tengah jalan kawan ni kata jalan ni berat ni, jalan ni kita lapar, kita ni sebab dia padang pasir kena merentasinya. Dia kata tak apa. Cara dia macam mana? Setiap kali tepat sembelih 4 ekor unta. Beri bila sampai, sebab apa? Dalam sembelih unta tu, air dalam unta sipan tu pakat minum ramai-ramai. Sampai. Tanya orang ni kan ni. Memang bijak lah Syekh. Bila kita baca satu-satu, kita akan kata, ya Allah, ini orang yang sentiasa dihidayahkan Tuhan. Orang yang sentiasa dihidayahkan Tuhan. Sebab itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tengok isu ni penting. Jarang kita tengok Sayyidina Umar riwayat. Tapi dalam pelantikan khalifah,
Sayyidina Umar sendiri riwayat. Dan di sinilah kita tengok manusia kerana macam ni dia akan berebut, dia akan bergaduh, dia akan begitu bersakang sangat kerana pertahankan sebab dia nampak. Tapi akhir kita tengok mula-mula nak lantik orang Ansar, kemudian dapat hujah, kemudian kau kedua, tak apalah kita latih dua, kamu seorang pemimpin, kami seorang pemimpin. Dua apa makna? Satu kapal, dua nakhoda susah. Dia kena satu je. Jadi di situlah disebut lagi, barulah akhirnya lantik Abu Bakar. Nak lantik Abu Bakar ni pula kita tengok menariknya, Abu Bakar bagi kepada Umar, bagi kepada Abu Ubaidah. Itu Abu Bakar. Dan Umar ni faham betul-betul betapa jaraknya dia dengan Abu Bakar. Kalau kita tak apalah, alhamdulillah, tak pasal-pasal aku terlantik. Dia faham Abu Bakar jauh lebih layak. Dia tak terima. Dia tak terima. Sepatutnya kalau orang kata untunglah kalau Umar jadi, bermakna bukan 10 tahun, 12 tahun dia jadi khalifah. Lagilah hebat. Tak. Mungkin ketika itu Allah takdirkan memang tak sesuai Umar pun. Kerana Abu Bakar masih ada. Dan Sayyidina Umar membuktikan memang Abu Bakar, aku tak nampak. Ni belum lantik lagi. Selepas lantik begitu juga. Dia sebut, laqad syarahallahu sadra Abi Bakrin. Allah telah beri pengetahuan, mencerahkan dada Abu Bakar yang kami sendiri tak nampak. Satu-satu keputusan tu macam terus ilham Rabbani. Wahyu tak ada dah. Ilham Rabbani berlaku. Satu-satu. Siapa boleh? Dan kita tengok macam mana track record Abu Bakar. Abu Bakar ni, ialah kita tak kata dia maksum. Tapi orang yang amat-amat mengikuti sunnah Nabi. Betul-betul follow, ikut betul-betul. Maka sudah tentu Allah bantu dia. Allah bantu dia, Abu Bakar ni. Ni kelebihan. Sebab itu, kita kena ajar anak-anak kita. Kita kena ajar orang Islam. Kita kena ajar umat. Kita kena ajar rakyat bahawa masalah pelantikan kepimpinan merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan. Banyak contoh. Banyak contoh akhirnya sepatut boleh maju tak maju. Sepatut boleh ke depan tak ke depan. Sepatut boleh ni. Kenapa? Kerana disebut dalam bahasa an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni dia ikut agama pemerintah, pemimpin-pemimpin mereka. Saya duk berhati masa hamba kecil. Kalau kita tengok je orang-orang besar ni pergi semayang. Polis-polis pun pergi semayang. Kalau tengok je terlalu banyak sangat hiburan gini, dia pun ikut sama. Lala. Dia akan ikut. Dia akan ikut. Dan ini yang berlaku zaman dulu. Saya ingat saya cerita. Ini disebut dalam Al-Aqdul Farid dan dalam beberapa kitab yang lain. Seorang khalifah kerajaan Abbasiyah namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Dia dianggap sebagai pengasas utama kerajaan Abbasiyah. Walaupun saudaranya yang menjadi pertama iaitu yang jadi utamanya iaitu Abul Abbas As-Saffah. Itu pembuka. Tapi yang pengasas yang memajukan Abbasiyah ni Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ni dia ni orang yang amat teliti, bijak, hebat dan berani, tegas. Tapi di situ masa tu ulama-ulamanya besar, berani. Ni zaman era akhir tabi'in. Abu Ja'far Al-Mansur ni satu hari dia tengok datang Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman ni seorang murid kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Murid sahabat, orang yang berani dan terkenal sebagai alim dalam ilmu tafsirul Quran, faqih. Mufassir lah dia, orang yang hebat. Abu Ja'far tahu, kalau aku biarkan orang ni,
Mungkin dia akan cakap macam-macam kat aku ni, aku bimbang kau. Lebih baik aku buat-buat tanya. Dia pun berkompromi. Dia orang diplomasi tinggi. Dia kata, wahai Muqatil, oleh kerana Tok Guru datang hari ni, boleh tak Tok Guru beri kepada kami sedikit peringatan. Mudah-mudahan kami akan dapat mengambil manfaat daripada peringatan tersebut. Jawab Muqatil, tuanku nak cerita apa yang saya dengar atau cerita apa yang pernah saya lihat? Kata Abu Ja'far, apa yang Tuan Guru lihat, sebab itu lebih real. Peristiwa yang kita lihat tak sama dengan peristiwa yang kita dengar. Kita dengar, kita baca, lain. Hak ni kita tengok sendiri, lain rasa. Lalu dia kata, sebelum kamu, aku tengok ada 2 pemimpin dalam kerajaan Bani Umayyah. Seorang pemimpin ini, dia ini adalah orang yang kaya raya. Mana ada pemimpin khalifah lah, kaya raya. Banyak. Dan dia mati pun kerana kih makan. Ada orang kata macam tu lah, makan akhirnya mati. Itu banyak sangat cerita macam tu, tapi ada pandangan seterusnya saya baca, dengar masalah tu dipertikaikan oleh ulama lain. Tak apalah. Tapi kaya tu tetap. Dia mati. Bila dia mati, setiap bini-bini dia dapat berapa juta dinar. Anak-anaknya berapa juta dinar. Banyak yang amat sangat. Ni berjuta-juta dinar dapat ni. Kaya raya. Kemudian naik lagi khalifah yang lain. Khalifah ini namanya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila dia meninggal, dia ni orang yang hebat kaya lah. Dia menantu kepada khalifah. Abdul Malik bin Marwan ni, dia ada anak perempuan yang dia sayang namanya Fatimah. Comel, cantik, dan kahwin pula dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi adik-beradik Fatimah ni semua jadi khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Sebab itu Fatimah ni orang kata apa dia ni? Bintul khalifati wajadduhal khalifatu ukhtul khalaifi wa zawjuhal khalifatu. Sayyidina Fatimah ni adalah puteri kepada khalifah. Atuknya juga khalifah. Marwan bin Al-Hakam khalifah. Begitu juga saudara kepada khalifah-khalifah. Al-Walid khalifah, Hisham khalifah, kata silap Ayub khalifah, ada beberapa lah khalifah. Dan suaminya khalifah juga, iaitu Umar ibn Abdul Aziz. Ini pelik wanita ini. Kita tengok. Kaya, hebat. Pakaiannya masa jadi ini, Masya Allah. Tuan-tuan, bila Umar bin Abdul Aziz mati, ada riwayat kata dia tinggal hanya dalam 17 dirham. 17 dinar. Ada kata dalam 40 dinar. Tapi kurang sangat dengan aset yang ada. Sehingga orang kata setiap anak-anak dia dapat lebih kurang setengah dinar ataupun sedinar seorang. Itu saja. Anak-anak dia dapat banyak tu je seorang. Kata Muqatil bin Sulaiman, wahai tuanku, selepas beberapa ketika, aku sendiri tengok dengan mata kepalaku, anak-anak khalifah yang kaya raya itu duduk tepi jalan minta sedekah. Wallahi, dalam saat yang sama juga, aku tengok anak-anak Umar ibn Abdul Aziz yang hanya dapat sedinar atau kurang beri sedekah.
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari yang Allah balikkan antara manusia ni. Satu. Tengok. Allah boleh buat. Kenapa? Kerana Umar bin Abdul Aziz tinggalkan takwa dan ilmu kepada anak dia. Kerana khalifah yang lain, dia tinggalkan harta dan terlupa atau kurang berkenaan dengan takwa dan mungkin kecanaan kepada ilmu. Itu je. Nampak kesangnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kisah yang kita bincangkan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa khalifah pelantikan ini adalah satu isu yang besar yang sepatutnya orang Islam dan umat Islam cakna dan prihatin. Kerana itu setengah mazhab yang lain anggap bahawa masalah imamah kepimpinan ini penting. Dalam kitab fiqh klasik kita akan dapati bahawa dia sebut masalah kepimpinan tak boleh ni. Tapi bukan semata-mata ni mesti orang yang ada kriteria yang melayakkan mereka untuk mendapat kedudukan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca yang kedua sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28 berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami yang membuatkan hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah wasiat kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Rasulullah kata, aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, taat dan dengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun mereka yang memerintah ke atas kamu seorang hamba. Kerana sesungguhnya jikalau kamu hidup selepasku, di kalangan kamu diusiakan dengan usia yang panjang, maka dia akan tengok banyak berlaku pertelengkahan, pergaduhan, perpecahan. Maka cara jalan selamatnya ikutlah sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah mereka, ikut dengan istiqamah walaupun dengan gigi-gigi gerham atau taring kamu, dan jauhkan kamu daripada mengada-ngadakan dalam urusan agama, kerana setiap perkara yang terkait dengan agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan bid'ah ini adalah sebuah kesesatan. Sebenarnya nas ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi menyampaikan dengan maksud yang mendalam, bahawa inilah suasana di akhir zaman. Penyelesaiannya macam mana? Sunnah Nabi. Kita faham, kita tengok, kita amal, kita hidup dalam keadaan ini, itu akan membawa kebaikan. Tak ada tengok sunnah khulafa ar-rasyidin. Apa Abu Bakar buat, apa Umar buat, macam mana zaman Sayyidina Osman berlaku, zaman Sayyidina Ali sebagai contoh. Ini dianggap sebagai khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diakurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.